Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan mempelajari modul pengajaran Teknologi Pertanian tahun 5. Perkara 5.0 Teknologi Pertanian. 5.1 Menanam biji benih dalam bekas. Dalam perkara 5.11 memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang, bernas, berbentuk normal dan tidak diserang perosak. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut mengenai biji benih, ciri-cirinya yang baik serta kelebihan menggunakan biji benih yang baik, mari kita lihat dan dengar dulu dari rakan-rakan murid apa yang mereka akan katakan mengenai biji benih. Jom kita lihat. Cara memilih biji benih. Okey, mari kita milih biji benih yang bagus. Terdapat pelbagai cara untuk membiarkan tanaman. Satu daripada caranya ialah menggunakan biji benih. Anak biji benih yang subur akan tumbuh daripada biji benih yang baik. Oleh itu, kita perlu memilih biji benih yang mempunyai ciri yang baik. Antara ciri biji benih yang baik adalah seperti di bawah. Satu, matang, iaitu biji benih diambil daripada buah yang matang. Kedua, bernas, iaitu biji benih mempunyai isi yang penuh. Tiga, berbentuk normal, iaitu bentuknya sama seperti asal. Empat, tidak diserang perosak dan tidak berkulat. Biji benih yang rosak tidak sesuai untuk disemai. Biji benih ini mungkin tidak akan bercambah jika disemai. Yang berikut ialah ciri biji benih yang rosak. Nombor satu, tidak matang, iaitu biji benih diambil daripada buah yang tidak matang. Kedua, retak atau pecah. Yang ketiga, tidak normal, iaitu biji benih cacat dan tidak seperti bentuk asal. Nombor 4, berlubang kerana serangan perosak. 5, berkulat. Okey, jadi kita tengok dalam buku tentang biji benih. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak terangkan sikit tentang subjek RBT tahun 5 dan tajuknya memilih biji benih. Okey, first kalau korang nak tanam biji benih ataupun nak cari biji benih, korang kena pastikan biji benih korang tu dah cukup matang, tidak pecah dan retak dan tidak cacat, tidak berlubang dan tidak berkulat. Kalau korang punya biji benih tu dah cukup sifat, dah cukup 5 sifat ni, maksudnya korang boleh tanam biji benih tu. InsyaAllah biji benih tu akan naik. Dan kalau korang punya biji benih tu tidak normal, maksudnya dia punya bentuk tidak normal, korang tidak boleh menanam biji benih itu, kerana biji benih itu tidak akan fungsi dan tidak akan mengeluarkan apa-apa langsung. Contohnya, kalau korang terjumpa biji benih yang berbentuk 3 segi, korang tidak boleh tanam biji benih itu kerana biji benih itu cacat. Kalau korang nak tahu macam mana biji benih itu tak matang, korang boleh tengok gambar ini. Biji benih yang retak atau pecah pula, korang boleh tengok gambar ini. Ini biji benih yang tidak normal. Biji benih yang diserang oleh perosak, korang boleh tengok gambar ini. Biji benih yang telah berkulat, korang boleh tengok gambar ini. Saja video saya pada hari ini. Okey, korang kena pastikan sebelum korang tanam, korang kena pastikan biji benih korang tu normal, dah cukup matang, tidak diserang oleh perosak, tidak retak,
dan ais keling tidak berkulat. Okey? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berbicara tentang biji benih yang elok ataupun biji benih yang tidak elok. Okey, mari kita saksikan. Ini adalah biji benih yang elok. Biji benih yang elok mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, matang. Yang kedua, bernas. Yang ketiga, berbentuk normal. Berbentuk normal maksudnya seperti biji benih yang sebelumnya. Ketiga, biji benih yang tidak diserang oleh perosak. Okey, ini adalah ciri-ciri biji benih yang matang. Okey, kita akan lanjut ke biji benih yang seterusnya. Ini ialah biji benih yang diserang oleh serangga ataupun perosak. Biji benih ini kalau diserang oleh perosak, dia akan jadi lubang-lubang macam ni. Semua orang boleh tengok. Dan ini adalah biji benih yang diserang oleh perosak. Ini adalah biji benih yang retak ataupun pecah. Saya tak tahu retaknya kenapa. Okey, jadi kita seteruskan biji benih yang ini ialah biji benih yang tidak berbentuk normal ataupun tidak berbentuk seperti asal. Ini pula ialah biji benih yang tidak matang, macam diambil oleh buah yang tidak matang. Seperti itu. Dan mari kita lanjut ke biji benih seterusnya. Biji benih yang kelima adalah biji benih yang berbulat. Okey, sampai sini sajalah yang keterangan yang saya akan bagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hai dan Assalamualaikum. Saya Hana Zulaika binti Azhari di kelas 5D5 ingin menyampaikan tajuk tentang memilih biji benih. Pertama sekali, kita kena tahu iaitu matang, berbentuk normal, bernas dan tidak diserang perosak. Pertama sekali, matang iaitu biji benih yang diambil daripada buah yang matang. Kedua, bernas iaitu biji benih mempunyai isi yang penuh. Ketiga, berbentuk normal iaitu bentuknya sama seperti asal. Keempat, tidak diserang perosak dan tidak berkulit. Akhir sekali, jangan sesekali menanam pokok biji benih yang tidak matang, tidak normal, berkulit, berlubang, retak dan pecah. Sampai di situ saja topik kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nasrul dari Baju Akal. Daripada Lima Mutiara, saya ingin menunjukkan cara menanam biji benih pokok durian. Biji benih ini kita dapat ambil daripada pokok durian, buah durian, dan kita mesti rendam selepas makan bagi okey. Kita mestilah ambil biji benih yang sempurna, tak rosak. Okey. Ya. Kita boleh menggunakan bekas produk apa je tanpa menggunakan beg plastik hitam yang selalu orang guna tu. Okey. Okey. Bubur tanah hitam banyak ni. Lepas tu kita tambah sikit. Lepas tu kita korek tanah, bentukkan lubang. Lepas tu kita masukkan biji benih ke dalam tanah. Korekkan tanah lagi dalam supaya tanah dapat okey.
Setelah kita mendengar video-video mengenai biji benih oleh rakan-rakan kita tadi, apa yang anda faham? Sekurang-kurangnya kita tahu mereka menyatakan tentang ciri biji-biji benih yang baik. Mari kita imbas kembali. Cikgu akan terangkan secara keseluruhan, iaitu rumusan mengenai apa yang dinyatakan dalam video-video yang telah dinyatakan tadi. Yang pertama, kita tahu untuk mengenal pasti biji benih yang baik, biji benih tersebut mestilah bernas. Yang kedua, berbentuk normal. Yang ketiga, benih tersebut mestilah matang. Dan yang keempat, benih tersebut tidak diserang perosak. Keempat ciri tersebut penting untuk kita mengenal pasti biji benih mana yang baik sebelum kita menyemai benih tersebut di medium semaian. Bernas, bentuk normal, matang dan tidak diserang perosak. Apakah yang dimaksudkan dengan bernas? Okey, bernas, kalau kita lihat biji benih yang bernas maksud satu biji benih yang isinya padat, penuh, berisi. Maksud benih itu tidak kosong. Kalau kosong, kalau kita tekan-tekan biji benih tersebut, dia seolah-olah tidak penuh. Itu bermaksud biji tersebut tidak bernas. Maka kalau biji benih tersebut tidak bernas, ia tidak sesuai digunakan untuk kita semai. Jadi di dalam medium semaian. Nanti kalau kita semai, pokok tak hidup. Yang kedua, benih perlu juga berbentuk normal. Seperti mana saya pernah terangkan di kelas. Normal ini macam mana? Ya, bentuk seperti induk asal. Tidak boleh kalau biji benih bulat, kita ambil biji benih yang bentuk lain. So bentuk normal ni mestilah dia sama dengan bentuk asal dan tidak rosak ataupun berbentuk lain daripada biji benih yang asal. Yang ketiga, cukup matang. Benih yang cukup matang maksudnya cukup tua. Matang itu perlu kita faham bahawa ia telah sampai tahap ia sesuai untuk disemai. Cukup tua, tak boleh ambil biji benih yang muda. Kalau kita ambil biji benih yang muda, kalau kita semai, benih tersebut tidak akan hidup dengan baik. Dan yang keempat, tidak diserang perosak. Benih yang tidak diserang perosak maksudnya benih yang tidak berkulat. Sesungguhnya perosak menyebabkan kulit benih tersebut akan menjadi berkulat dan rosak, menyebabkan makan atau berlubang-lubang. Maka benih tersebut tidak sesuai ditanam dan tidak sesuai untuk kita semai di medium semaian. Okay, baiklah. Seterusnya, setelah kita kenal pasti biji benih yang baik, mari kita lihat pula apa contoh biji benih yang rosak. Setengah biji benih yang rosak, kita lihat ia berlawanan dengan ciri-ciri biji benih yang baik tadi. Kalau dia tidak berlubang, bernas, tentu biji benih itu berlubang. Kalau biji benih itu tidak diserang perosak, maksudnya kalau benih yang rosak, benih tersebut berkulat ataupun berlubang-lubang. Dan kalau satu benih yang normal, matang dan bernas, sudah pasti benih tersebut tidak pecah-pecah ataupun rosak. Okey. Setelah kita mengenal biji benih, kita tahu biji benih yang rosak, biji benih yang baik. Kadang-kadang kita kena fikir, apa kelebihan kita menggunakan biji benih yang baik? Kadang-kadang semai apa-apa benih pun tak apa, tercampak saja. Memang betul untuk tanam sendiri-sendiri tak apalah, tapi kalau kita jadikan biji benih satu sumber untuk kita buat satu kebun yang komersial yang besar, kita mesti pastikan biji benih yang kita pilih itu adalah biji benih yang baik dan berkualiti. Sebab apa? Kalau pada skala yang lebih besar, seorang petani atau pekebun atau peladang, kalau dia pandai memilih biji benih yang baik, yang pertama dia akan menjimatkan kos penyelenggaraan. Dari segi aspek apa? Dia tidak akan rugi. Yang kedua, biji benih yang baik memastikan hasil yang berkualiti. Hasil yang berkualiti, hasil tanaman yang berkualiti. Benih yang baik, benih yang berkualiti pasti memastikan memastikan hasilnya juga yang berkualiti. Dan biji benih yang baik, jika ia tumbuh dengan baik, para pekebun atau petani kurang menggunakan racun perosak. Sebab apa? Kalau benih yang keluar itu tidak cantik, kita nak guna banyak racun pun bahaya juga kepada tanaman-tanaman kita.
Yang sudah pasti, jika kita menggunakan baka benih yang baik, hasil pengeluaran yang terhasil pasti hasil pengeluaran yang banyak dan tinggi. Ini pasti menguntungkan para petani dan pekebun serta peladang-peladang yang menjalankan pertanian secara komersial. 4 ciri tersebut, jimat kos penyelenggaraan, berkualiti, menggunakan racun yang sedikit serta hasil pengeluaran yang tinggi adalah kelebihan menggunakan biji benih yang baik. Okey, sampai di sini saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada topik yang seterusnya, iaitu kita mengenal alatan perkebunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.